Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan sejarah mengenai Maharaja Asoka Maurya. Mari kita kenali beliau dengan lebih dekat lagi. Nama penuh beliau ialah Asoka Bindusara Maurya. Asoka merupakan cucu kepada Chandragupta Maurya yang merupakan pengasas pertama Empire Maurya di India pada tahun 321 sebelum Masihi. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang sangat dihormati pada tahun 304 sebelum Masihi oleh ibunya iaitu Dharma dan bapanya Bindusara. Bindusara merupakan pemerintah Empire Maurya yang kedua. Nama Asoka diberi oleh ibunya yang bermaksud tanpa kesedihan. Beliau merupakan seorang penganut agama Buddha yang pernah menguasai sebahagian besar India. Beliau juga diberi latihan ketenteraan di Raja, menjadikan beliau sebagai cucu kesayangan datuknya kerana handal dalam peperangan. Asoka telah dilantik menjadi raja pada tahun 269 sebelum Masihi. Beliau berkuasa lebih kurang 40 tahun pada tahun 232 sehingga 272 sebelum Masihi. Asoka mempunyai 5 orang isteri iaitu Asandimitra, Devi, Karupati, Padmavati dan juga Tisharaksha. Beliau juga mempunyai banyak gelaran, antaranya ialah Dhammarakit, Dhammarajika, Aryashuk, Bupatin dan juga Samrat. Maharaja Asoka mempunyai 6 orang anak ialah Tifala, Kunala, Jalauka, Mahendra, Charumati dan juga Sanghamitra. Antara peperangan yang pernah disertai oleh Maharaja Asoka ialah perang di Ujjain ataupun Ujjayani. Selepas Maharaja Asoka dibuang selama 2 tahun oleh bapanya, Maharaja Bindusara mengundang Asoka untuk kembali semula ke tanah air. Maharaja Asoka berangkat ke Ujjain dan bertempur di sana sehingga mengalami kecederaan yang sangat parah. Akan tetapi para hulu balangnya berjaya menumpaskan pemberontakan. Maharaja Asoka dirawat secara diam-diam oleh para biksu dan biksuni yang beragama Buddha sehingga pengikut setiap Panglima Susima tidak boleh mencederakan Maharaja Asoka. Seterusnya, Perang Saudara. Setelah mangkatnya Maharaja Bindusara, berlakunya perang di antara Maharaja Asoka dan saudaranya iaitu Panglima Susima. Perang ini berlangsung selama 4 tahun. Pada awalnya Panglima Susima bercadang untuk membunuh Maharaja Asoka. Namun beliau membunuh ibunya iaitu Permaisuri Dharma. Dalam keadaan murka, Maharaja Asoka menyerang Pataliputra dan memenggal kepala saudara-saudaranya seramai 99 orang termasuk Panglima Susima dan meninggalkan seorang adiknya yang bernama Tisa untuk dijadikan raja. Kemudian Maharaja Asoka membuangnya di sumur Pataliputra. Sejak daripada peristiwa itu, banyak orang yang menggelarkannya Canda Asoka yang bermaksud Asoka si pembunuh dan tidak mengenal kasih. Antara peperangan yang popular yang pernah disertai oleh beliau ialah Perang Kalinga. Kalinga terletak di antara Sungai Godavari dan Mahanadi. Kalinga merupakan kerajaan agraria yang sangat subur. Maharaja Asoka berniat untuk menawan Kalinga. Pada awalnya baginda meminta kerajaan Kalinga untuk menunduk pada kekuasaannya tetapi tidak diterima oleh kerajaan Kalinga. Seorang Panglima Magadha dan sejumlah pasukan dihantar untuk menawan Kalinga tetapi dapat ditumpaskan. Akhirnya Maharaja Asoka memutuskan untuk mengirimkan armada perang yang lebih besar dan memimpin sendiri peperangan tersebut pada tahun 262 sebelum Masihi. Setelah selesai peperangan, seramai 100,000 orang yang mati manakala seramai 150,000 orang yang tercedera. Sejak daripada peperangan ini, Maharaja Asoka mendapati bahawa peperangan hanya membawa kepada bencana dan juga kemusnahan. Juga, mengikut sejarah yang tidak diceritakan, Maharaja Asoka pernah terlibat dalam beberapa siri pembunuhan. Antaranya, Maharaja Asoka membunuh sesiapa sahaja yang menentang keluarganya dan telah membunuh 500 orang menterinya
yang sudah tidak setia kepadanya. Maharaja Asoka juga mempunyai bilik penyiksaan yang sangat besar yang dikenali sebagai neraka Asoka. Seterusnya, sumbangan dan usaha yang telah dibuat oleh beliau untuk mengukuhkan lagi Empayar Maurya. Antaranya, bidang keagamaan. Asoka telah mengambil langkah-langkah untuk menyebarkan ajaran agama Buddha. Antara langkah-langkah yang telah diambil oleh beliau dengan mengadakan lawatan ke seluruh negara untuk menyebarkan agama Buddha. Beliau juga turut melawat tempat-tempat suci dan mengajarkan perbincangan keagamaan. Seterusnya, dalam bidang sosial, beliau mengambil langkah dengan mengutamakan kebajikan rakyatnya. Bukan untuk kebajikan dari segi material sahaja, malah meningkatkan lagi nilai-nilai moral untuk menjamin kebahagiaan akhirat. Antara langkah yang diambil oleh beliau ialah dengan menyediakan kemudahan awam seperti rumah rehat, menggali perigi dan menanam pokok-pokok di sepanjang jalan raya. Seterusnya, dalam bidang pentadbiran, Asoka menyatukan empayar yang luas dan menubuhkan sistem pentadbiran yang kukuh sehingga berjaya. Sesetengah wilayah diberikan kuasa autonomi dalam bidang pentadbiran. Wilayah-wilayah ini ditadbir secara langsung oleh Wizura yang bermaksud pegawai diraja dari ibu kota jajahan tersebut. Seterusnya, dalam bidang politik. Sepanjang 13 tahun pertama pemerintahannya, Asoka telah mengamalkan dan meneruskan dasar perluasan kuasa secara ketenteraan yang diamalkan oleh Bindusara dan Chandragupta. Polisi yang diamalkan dalam tempoh tersebut ialah menakluki, mematahkan pemberontakan dan menawan tanah-tanah jajahan. Kesan daripada dasar perluasan kuasa tersebut, mereka dapat membina empayar yang besar meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan juga Balochistan kecuali di India Selatan. Pada tahap kedua, Asoka menghentikan dasar penaklukan secara ketenteraan dan melakukan perluasan kuasa melalui penyebaran agama ataupun dhamma. Seterusnya, dalam bidang ketenteraan, menerusi kekuatan ketenteraan, pada zaman Maurya terdapat pasukan ketenteraan yang kuat dan mantap. Kekuatan ketenteraan tersebut menjadi asas kepada pembinaan empayar yang luas untuk Empayar Maurya. Memandangkan Asoka ialah seorang pemerintah yang menekankan kesejahteraan rakyat, maka Asoka muncul sebagai pemerintah yang menekankan kesejahteraan rakyat dengan menjadi sebagai seorang pentadbir yang adil berasaskan undang-undang. Undang-undang ini disampaikan melalui titah atau perintah diraja. Segala titah atau perintah akan diukir pada tiang-tiang batu yang dikenali sebagai tiang Asoka. Tiang-tiang ini akan didirikan di tepi jalan raya supaya boleh dibaca oleh rakyat. Dan akhir sekali, bidang ekonomi. Empayar Maurya adalah kegiatan pertanian, perdagangan dan juga perindustrian. Dalam sektor perlombongan pula, kerajaan Maurya memiliki lombong-lombong besar seperti lombong emas, perak, tembaga dan lain-lain. Hal ini menyebabkan perkembangan dalam bidang ekonomi sekaligus menyebabkan Empayar Maurya muncul sebagai kerajaan yang kuat di India. Antara filem yang boleh ditonton ialah filem Asoka pada tahun 2001. Filem Asoka ini adalah drama epik India yang diarahkan dan ditulis oleh Santosh Sivan. Ini merupakan versi dramatis kehidupan awal Maharaja Asoka pada dinasti Maurya yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kareena Kapoor. Filem ini ditayangkan secara meluas di seluruh United Kingdom dan Amerika Utara dan juga dipilih untuk ditayangkan di Festival Filem Venice dan Festival Filem Antarabangsa Toronto di mana ia mendapat sambutan yang sangat positif. Kesimpulannya, ternyata Asoka merupakan seorang pemerintah yang berwibawa dan memainkan peranan yang sangat penting dalam pengukuhan Empayar Maurya. Kerajaan Maurya mencapai keagungan pada zaman pemerintahannya. Beliau memberikan sumbangan yang besar dalam mewujudkan keamanan dalam empayar dengan mengamalkan dasar penaklukan melalui penyebaran agama ataupun dhamma. Misi Asoka untuk menyebarkan agama Buddha ke seluruh pelosok dunia
tidak dapat disangkal lagi. Ketokohan beliau jelas terbukti apabila keruntuhan Empire Maurya yang telah berlaku selepas kematiannya pada tahun 232 sebelum Masihi.